Masya Allah, awak panas baran, adik-beradik panas baran, mak ayah panas baran, satu keluarga panas baran, anak-anak panas baran. Masya Allah, Allahu Akbar, sedihnya. Tapi tak apa, jangan lupa kita akan bincangkan topik ni, dan sebelum tu tonton dulu intro saya, dan jangan lupa like, subscribe dan juga share. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat saya yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Semoga hendaknya anda selamat, sihat dan juga dalam lindungan Allah SWT dan juga dapat rahmat daripada para malaikat. Okey, topik yang saya nak bincangkan pada hari ini adalah salah satu daripada topik yang orang kata adalah sangat sinonim dalam diri kita sendiri, iaitu apa dia? Sifat panas baran. Saya tahu ramai yang ada penyakit ni, tapi dia tak nak tunjukkan. Tapi ada juga yang tunjuk secara direct panas baran dia. Ada yang datang ke pejabat-pejabat kerajaan, contoh pejabat mana-mana swasta ke, kalau dia tak dapat apa yang dia ingini, dia mesti akan buat perangai, dia mesti akan panas baran. Dia mesti akan tunjukkan sifat asal dia. Okey, semua ada sifat ni sebenarnya, tak dinafikan. Kalau kita pergi klinik sekalipun, kita jumpa doktor, saya ni ada satu penyakit sifat panas baran, boleh tak doktor bagi ubat? Mesti doktor tu akan tampar pipi kita. Sebab apa? Sebab pergilah mana-mana farmasi mana, klinik swasta ke, hospital kerajaan ke, tidak ada jual ubat panas baran. Sebenarnya ramai yang bertanya pada saya, Ustaz, apakah petua untuk hilangkan panas baran? Sebenarnya tidak ada petua untuk menghilangkan panas baran, kecuali petua untuk meredakan panas baran dan juga untuk orang kata nak bagi supaya panas baran tadi down. Itu sahaja. Sebenarnya sifat panas baran ni adalah sifat daripada sifat amarah, sifat iblis. Kenapa pula kita pergi ambil sifat iblis ni? Allahu Akbar. Percayalah, kalau kita, contohlah kita tengah bawa kereta tau. Bawa kereta, tiba-tiba pada ketika itu ada satu lagi kereta kecil ataupun orang tua bawa ataupun perempuan bawa, tiba-tiba dia tak bagi signal. Mesti akan keluar dalam mulut kita perkataan yang tidak elok, perkataan yang mencarut. Sebab apa? Carutan tu bermula daripada hati kita. Sebab apa? Kita panas baran, kita nak marah, cepat temper. Orang yang cepat temper ni sebenarnya ada satu petua untuk dia. Tapi untuk menghilangkan secara 100% memang tidak boleh. Saya respect lah kalau mereka yang boleh menghilangkan sifat panas baran mereka. Sebenarnya tidak boleh, cuma meredakan sahaja. Okey, yang pertama sekali, untuk meredakan sifat panas baran ni, tolong ambil wuduk. Bila kita nak marah saja, tolong ambil wuduk. Benda ni saya selalu praktikkan pada diri saya sendiri. Sebab dulu memang saya salah seorang daripada orang yang cakap hot temper juga bila mana masa zaman muda dulu lah, tapi tua ni tak ada lah kan. Memang kita rasa macam nak marah bila mana kalau orang buat slack pada kita ataupun orang ni, contohlah kalau kita berjanji dengan seseorang tapi orang tu datang lambat, mesti kita hot temper. Tapi cara bagaimana kita ambil wuduk. Saya ingat lagi satu kisah bila mana saya ambil wuduk bila mana saya nak marah satu pakcik ni tahu. Pakcik ni sebabnya dia langgar kereta saya sehingga bercala kereta tersebut. Jadi turun daripada kereta dia buat tak tahu je. Nak marah ni tahu. Tapi kebetulan pada ketika itu saya nak marah ni, saya kata terima kasih pakcik banyak-banyak sebab melanggar kereta saya. Sebab crackkan kereta saya. Lalu pada ketika itu saya pun pergi ke surau, saya ambil wuduk, saya solat, alhamdulillah okey. Okey. Petuanya adalah kita perlu ambil wuduk supaya sebab kita dalam keadaan panas tahu. Iblis tengah menghasut kita ni. Marah. Jadi bila kita ambil wuduk, maka kita telah menyirami bara-bara kepanasan dalam hati kita ni. Kita telah menyirami balik bara-bara kepanasan dalam diri kita. So dia akan jadi sejuk balik, jadi cool balik. Okey, ada orang tanya, Ustaz, saya ni dah puas dah, ambil wuduk tak boleh juga, buat ni tak boleh juga. Maksudnya wuduk tadi ambil dia tak sempurna lah. Mungkin ada najis dan sebagainya, dia tak betulkan dia punya bacaan wuduk dan sebagainya. Ambil wuduk pun tunggang langgang, tak lengkap, tak basah tangan, tak basuh tangan. Mungkin dia tak basuh, ambil wuduk selamba dia macam tu je, tak lengkap. Okey, yang kedua pula, tolong banyakkan pergi masjid.
Sebab bila kita berada dalam masjid tu dalam keadaan yang tenang, kita dengar kuliah, kita dengar alunan azan, kita dengar alunan imam-imam baca Quran dan sebagainya, kita dengar alunan orang baca zikir. Lepas kita solat tadi, kita akan berzikir. Sebab zikir ni menenangkan fikiran kita. Banyakkan pergi masjid. Dan yang ketiga pula, tolong perhatikan betul-betul. Yang ni kena banyak, orang kata, minum air masak ataupun minum air suam. Sebab bila kita dalam keadaan panas tadi, kita kena minum banyak air masak. Jangan pula kita minum air panas, lagilah panas. Minum air masak banyak-banyak. Supaya bila kita rasa panas tadi, akan meredakan fikiran kita. Okey. Dan seterusnya pula iaitu banyakkan makan makanan sunnah. Okey, sebenarnya banyakkan makan makanan sunnah ni sebenarnya walaupun mengandungi khasiat. Sebab apa? Sebab bila kita makan makanan sunnah ni bukan saja boleh memberikan khasiat kepada kita, tapi boleh menghilangkan ataupun boleh meredakan sifat panas baran kita. Sebab itulah kita kena ajar diri kita untuk memperbanyakkan makan makanan sunnah. Contoh apa? Kismis. Kismis ni memberi rangsangan yang baik kepada kita. Dan juga banyak makan buah. Itu petuanya sebenarnya. Dan seterusnya kita kena membanyakkan iaitu solat sunat taubat. Bila kita memperbanyakkan solat sunat taubat, sebab apa? Kemarahan tu sebenarnya yang menyebab kita jadi marah tu sebenarnya sebab dosa yang terkandung dalam diri kita, yang belum dicuci lagi, yang belum dibersihkan lagi. Ramai bertanya kepada saya, Ustaz, saya dah buat dah sembahyang, saya dah buat dah orang kata ambil uduk, saya dah minum dah air zam-zam, tapi tetap tak hilang juga panas baran. Memanglah tak hilang, dia meredakan sahaja. Untuk redakan tadi, memperbanyakkan solat sunat taubat. Ya, jadi saya rasa kita tak ramai yang tak rajin orang yang buat solat sunat taubat. Kena buat solat sunat taubat bagi meredakan balik sifat panas baran kita tadi. Okey, lepas tu banyakkan pergaulan dengan orang yang positif, bukan orang yang negatif. Kita selalu dekat dengan orang yang berfikiran negatif. Kalau boleh kita jauhkan. Bukan tak boleh kawan dengan dia orang, boleh, tapi dengan syarat kita ni lepas kita berkawan dengan orang yang negatif tadi, kita kena cari pula orang yang positif. Janganlah pula kawan dengan orang negatif je. Jadi bila kita kawan dengan orang negatif saja, fikiran kita akan negatif. So banyakkan berkawan dengan orang yang positif supaya dia bagi nasihat pada kita, dia kata-kata dia tu kita boleh pakai. Jadi insya-Allah saya rasa sekadar itu saja untuk petua bagi meredakan sifat panas baran. Ingat, sifat panas baran ni tidak boleh hilang, tapi boleh meredakan saja dengan banyak cara. Yang saya sebut tadi mungkin boleh jadikan sebagai satu, iaitu petua. Jadi saya rasa sekadar itu saja. Saya mohon kemaafan sekiranya ada terkasar bahasa terlajak bicara. Dan terima kasih kerana menonton channel saya dan semoga dapat amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.